Oh, sting aku. Yahoo! Yahoo! Assalamualaikum guys, welcome back. Minggu ni netizen disajikan dengan permainan teka-teki terbaru berkenaan dengan seorang YouTuber terkenal yang didakwa atas tuduhan mencabul seorang gadis yang juga seorang pelakon dalam drama YouTube terbitan Lelaki Terbabit. Memang dah ada gambar-gambar YouTuber berkenaan berlega-lega dekat media sosial, tapi selagi tak ada kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa, aku takkan sebut dan aku harapkan korang pun buat benda yang sama. Tak perlu kita nak mention nama-nama dia. Sebab bukan apa, tak untung pun kalau kata korang jadi orang yang pertama untuk sebut ataupun bagi tahu dekat media sosial yang korang dah tahu siapa jejaka yang dimaksudkan tu. Kita tolak ke tepi dulu pasal YouTuber ni. Cuma buat masa ni, viral sekejap nama seorang Insta famous yang boleh tahan cantiknya, yang mana dikatakan gadis ni dah pun buat satu laporan polis berkenaan dengan seorang YouTuber yang didakwa mencabul dirinya sewaktu bekerjasama dengan pemilik YouTube channel berkenaan beberapa bulan lepas. Gadis yang dikenali sebagai aduh, rusuk getah. Masa gambar ni rupanya. Gadis yang dikenali sebagai Nick Farin ni ada buat naik beberapa status dan juga IG story berkenaan dengan hal ni dan banyak menimbulkan spekulasi di kalangan netizen. Walaupun dah agak lama perkara ni terjadi dalam 4 bulan lepas, tapi ikut kata Farin, dia tergerak hati untuk tegakkan kebenaran selepas dia ikut perkembangan seorang penceramah bebas yang ditahan atas kesalahan merogol beberapa minggu lepas. Tambah Farin lagi, sebenarnya ramai yang tak buat laporan dan ramai juga yang tak nak buat laporan tu sebab takut dikecam dan sebagainya. Yang takut, ramai yang simpan sendiri benda tu sampai benda tu jejaskan mental dan juga buatkan seorang tu jadi seorang mentas. Kan Farin seorang yang buat report lambat. No, actually ramai lagi tau. Bukan setakat report lambat, tapi ada yang tak report langsung. Sebab apa? Sebab takut lah. Sebab satu lagi stigma masyarakat tau. Tak salahkan netizen Malaysia sebab tak tahu pasal benda ni, lack of knowledge sebab benda ni. Sebab kita memang tak didedahkan tau pasal benda ni. Bagi kita normal lah lelaki buat macam tu, normal lah. Tapi apa pun, buat masa ni, Nick Farin masih lagi mengunci mulut siapa YouTuber terkenal yang dimaksudkan tu. Jadinya, kita tunggu je lah update seterusnya. Benda ni memang tak habis lagi, benda ni memang belum habis. Tetapi, niat Farin bukan niat buruk, Farin tak ada niat mengaibkan sesiapa pun. Farin tak ada niat, tapi demi Allah, Farin melakukan ini untuk diri Farin dan untuk perempuan-perempuan di luar sana. Farin tahu ramai yang tak berani nak speak up, ramai yang takut, ramai yang simpan sendiri benda tu sampai benda tu jejaskan mental dan juga buatkan seorang tu jadi seorang mentas. Pertama sekali, adik-adik sekalian, sedangkan tuan punya badan pun tak cakap apa-apa, kita relaxlah dulu. Aku tengok merata-rata dah start ada yang mengecam walaupun belum ada apa-apa kenyataan rasmi lagi. Cuma aku faham, bila aku scroll media sosial YouTuber yang dimaksudkan ni, memang ramai netizen yang datang daripada masa depan. Bagi aku tu okey lagi. Cuma janganlah terus masuk dekat dalam komen tu menghentam seolah-olah internet history kita ni memang dah bersih daripada website-website yang sepatutnya. Kedua, aku harap juga yang kita tak mengecam mangsa-mangsa yang selama ni diam, sekali tiba-tiba baru muncul kekuatan untuk buat aduan dan sebagainya. Yang pernah berada dalam situasi ni sahaja yang sebenarnya faham apa sebab diorang berat hati untuk buat laporan. Ada yang sebab masih ada sekelumit hormat kepada pesalah. Ada yang takut dikecam, ada yang takut dibalas dendam dan ada yang naif. Ingat perkara macam ni tak ada apa-apa sampailah diorang terdedah pasal perkara macam ni. Ini semua sebenarnya berdasarkan pengalaman yang aku nampak depan mata aku sendiri. Sebagai contoh, satu kisah, ada seorang pakcik ni, dia minta tolong seorang budak ni untuk urut kaki dia. Tahu-tahu je pakcik tu dah habis buka seluar dia dah. Dan dia minta tolong untuk budak tu katanya urut. Dan beberapa tahun kemudian barulah budak tu faham apa yang dibuat tu dah dikira sebagai kesalahan mencabul dan sebagainya. Itu antara contoh yang aku tahulah. Dan ketiga, macam video aku sebelum ni, aku ada cakap, kadang-kadang Tuhan sengaja
buka aib sesuatu untuk bagi kita buka mata. Dalam kes ni, disebabkan oleh viralnya sebuah kisah penceramah bebas, barulah adik seorang ni ada kekuatan untuk buat perkara yang sama, untuk melaporkan apa yang terjadi. Jadi, kita kena tengok perkara ni dari sudut positif, dan sesiapa yang pernah jadi mangsa, sekurang-kurangnya mereka nampak yang nasib mereka terbela dan akan lebih ramai lagi yang bersemangat untuk buat laporan lepas ni. Apapun kes ni masih dalam siasatan, dan kalau kata ada update terbaru, insyaAllah aku akan share dengan korang, okay? Dan akhir kata pepantun, kalau sakit, pakai tongkat. Tongkat asal dari kayu jala. Bukan pasal cepat lambat, tapi pasal kadar dan kadar. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.